Penawaran. Apakah itu penawaran? Penawaran merupakan jumlah barang yang sanggup dan berupaya dikeluarkan oleh pengeluar pada suatu tingkat harga tertentu dalam tempo masa tertentu. Baiklah, setelah kita semua mengetahui mengenai definisi penawaran, apakah pula yang dimaksudkan dengan hukum penawaran? Hukum penawaran boleh didefinisikan dengan semakin menaik harga sesuatu barang, maka semakin menaik kuantiti barang yang ditawarkan, manakala semakin menurun harga sesuatu barang, maka semakin menurun kuantiti barang yang ditawarkan. Bagi memahami hukum penawaran, antara contoh situasi yang dapat disimpulkan ialah, sekiranya harga baju meningkat daripada Rp13 kepada Rp15 sehelai, maka syarikat ABD berhak akan meningkatkan kuantiti baju yang ditawarkan daripada 400 helai kepada 600 helai. Sebaliknya, jika harga baju menurun maka kuantiti baju yang ditawarkan akan menurun. Kelok penawaran. Hukum penawaran. Menurut hukum penawaran, semakin tinggi harga semakin banyak kuantiti barang yang ditawar oleh pengeluar. Sebaliknya, semakin rendah harga semakin sedikit kuantiti barang yang ditawarkan. Sebab kelok penawaran bercerun positif. Antaranya ialah sesuatu firma mendapat keuntungan yang banyak. Semakin tinggi tingkat harga semakin tinggi untung pengeluar. Pengeluar yang bermatlamat untuk memaksimumkan untung terdorong untuk menambah kuantiti pengeluaran. Tambahan kos juga mampu mengubah kelok penawaran menjadi positif kerana tambahan kuantiti pengeluaran meningkatkan kos pengeluaran. Contoh huraian kelok. Pada RM1, kuantiti yang ditawarkan adalah sebanyak 6 unit sahaja. Seterusnya, pada RM2, kuantiti yang ditawarkan meningkat sebanyak 11 unit. Kemudian, pada RM3, kuantiti semakin meningkat kepada 16 unit. Kelok penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan bahawa hubungan antara harga dan kuantiti adalah positif. Ini merupakan contoh kelok penawaran bagi penawaran sesuatu barang. Fungsi penawaran. Apa itu fungsi penawaran? Seperti sedia maklum, fungsi penawaran merupakan persamaan yang dapat ditunjukkan hubungan antara kuantiti barang yang ditawarkan pada pelbagai tingkat harga. Jadi, seperti yang kita ketahui bahawa hubungan antara harga dengan kuantiti barang itu sendiri pada fungsi penawaran, iaitu apabila harga barang itu meningkat, maka kuantiti barang yang hendak ditawarkan juga akan meningkat. Di samping itu, fungsi ini berbentuk persamaan matematik yang dikumpulkan daripada dua atau lebih data yang dapat dilihat banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut mengikut waktu yang tertentu. Ia boleh digunakan oleh pengeluar dengan tujuan untuk menganalisis tentang ramalan terhadap barang itu sendiri dan juga dapat menyusun strategi pemasaran. Seterusnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Yang pertama, kos operasi pengeluaran dan juga perkhidmatan. Seterusnya, tujuan syarikat dalam menentukan harga barang dan kuantiti barang yang ditawarkan. Dan akhir sekali, meramalkan harga masa depan dan kekurangannya melalui kos operasi pengeluaran dan juga perkhidmatan. Kos pengeluaran yang tinggi menyebabkan pengeluar kurang menjual barang pada harga yang lebih tinggi. Jika terpaksa menjual pada jualan harga yang sama seperti pesaing yang lain, bilangan barang yang akan dikeluarkan akan berkurang. Pengeluar juga tidak akan berani menjual lebih banyak produk kerana jika ia tidak dijual maka mereka akan mengalami kerugian yang amat tinggi sehingga tidak dapat menampung kos kerugian. Seterusnya, tujuan syarikat. Syarikat yang mengamalkan prinsip mencari keuntungan maksima, ia akan cenderung menjual barangan dengan margin keuntungan yang lebih tinggi sekaligus menjadikan harga barang itu sendiri lebih mahal.
Syarikat yang mengutamakan jumlah barang yang dijual, mereka akan mendapat keuntungan yang kurang supaya harga barang menjadi lebih murah di pasaran. Dan akhir sekali, meramalkan harga masa depan dan kekurangannya. Apabila terdapat ramalan bahawa harga jualan akan meningkat, maka pengeluar akan cenderung meningkatkan pengeluaran. Matlamatnya ialah apabila harga meningkat, pengeluar boleh menjual lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, berikut merupakan formula fungsi penawaran. Apakah faktor yang mempengaruhi penawaran ini? Jangan risau, saya ada formula mudah, iaitu hari-hari tidur, jangan cuba marah dia. Seterusnya, harga barang itu sendiri. Sebabnya, biaya yang lebih rendah akan memicu penawaran yang rendah. Dan sebaliknya, jika harga produk tinggi di pasaran, maka penawaran produk akan meningkat. Contoh, jika harga ayam meningkat, maka penawaran bagi ayam juga akan meningkat. Hari yang kedua iaitu harga faktor pengeluaran. Peningkatan harga sesuatu barang akan meningkatkan kuantiti ditawar barang tersebut. Ini menunjukkan bahawa hubungan antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan adalah positif. Sebagai contoh, apabila harga faktor pengeluaran seperti upah naik, penawaran barang berkurang. Seterusnya iaitu tidur, tingkat teknologi. Penggunaan teknologi yang canggih ataupun moden menyebabkan kos pengeluaran berkurangan, maka penawaran suatu barang akan meningkat. Seterusnya iaitu jangkaan harga pada masa hadapan. Jika harga dijangka meningkat pada masa hadapan, maka penawaran akan menurun pada masa kini. Contoh, jika harga kereta pada masa hadapan dijangka meningkat, maka pihak firma akan mengurangkan penawaran kereta pada masa kini. Seterusnya adalah cuba, iaitu cuaca. Apabila cuaca sesuatu tempat itu baik, maka penawaran sesuatu barang akan meningkat, dan jika cuaca di sesuatu tempat itu tidak baik, maka penawaran akan dikurangkan. Seterusnya adalah marah, iaitu matlamat pengeluar. Jika matlamat pengeluar untuk memaksimumkan keuntungan, maka firma akan mengurangkan pengeluarannya kerana penawaran yang berlebihan akan menyebabkan harga barang turun. Apabila matlamat pengeluaran adalah untuk memaksimumkan jualan, penawaran sesuatu barang akan bertambah. Yang terakhir adalah iaitu dasar kerajaan. Apabila kerajaan menaikkan cukai ke atas input, penawaran suatu barang akan berkurang. Apabila kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar, penawaran suatu barang akan bertambah. Sekian sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat dengan penerangan dan nota ringkas daripada saya. Sekian, terima kasih.